Sejahtera, Cikgu Claire ucapkan kepada murid Cikgu Claire. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persenyawaan dan kehamilan. Apakah yang akan terjadi selepas persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku? Kita perhatikan gambar yang disediakan di sini. Sewaktu persetubuhan, berjuta-juta sperma akan dibebaskan dari zakar lelaki dan dipindah ke dalam faraj perempuan. Sperma akan berenang melalui serviks ke dalam uterus perempuan dan menghala ke tiub falopio untuk sampai ke ovum. Apabila sampai ke ovum, hanya kepala satu sperma yang akan berjaya menembusi membran ovum untuk bersenyawaan dengan nukleus ovum, manakala ekor sperma akan tertinggal di luar ovum untuk membentuk zygote. Selepas itu, satu membran baharu akan terbentuk mengelilingi ovum untuk menghalang sperma lain masuk ke dalam dia. Proses persenyawaan dan penempelan embrio. Kita perhatikan gambar yang disediakan di sini. Penovulan. Penovulan berlaku apabila ovum matang dilepaskan dari ovari ke dalam tiub falopio. Jika ada sperma masuk ke dalam badan perempuan, kemungkinan berlakunya persenyawaan antara sperma dengan ovum di tiub falopio. Apakah itu persenyawaan? Persenyawaan adalah pencantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum untuk membentuk zygote. Dan tempat berlakunya persenyawaan adalah di tiub falopio. Selepas persenyawaan, zygote akan membahagi berulang kali untuk membentuk satu bola sel yang dikenali sebagai embrio. Embrio ini akan bergerak melalui tiub falopio ke uterus akibat pengejutan dinding uterus. Selepas lebih kurang 7 hingga 8 hari selepas persenyawaan, embrio akan menempel ataupun melekat di dinding uterus yang telah mentebal dan perempuan dikatakan mengalami hamil. Dan kita lihat perkembangan zygote kepada embrio dan seterusnya kepada fetus sehingga dilahirkan. Zygote yang terbentuk di dalam tiub falopio mengambil kira-kira 7 hari untuk berkembang menjadi embrio. Kita perhatikan gambar di sini. Dalam minggu pertama hingga keempat, tangan dan kaki sudah ada terbentuk dan embrio di sini ada satu ekor yang kecil. Pada minggu 7 hingga 9, hidung, telinga, jari akan kelihatan. Manakala pada minggu 10 hingga 19, embrio sekarang sudah kelihatan seperti bayi. Sekarang, embrio dikatakan ataupun dipanggil sebagai fetus. Embrio mengambil kira-kira 2 bulan untuk berkembang membesar menjadi fetus yang lengkap
dengan semua organ bahagian badan dan kelihatan seperti bayi. Seterusnya, dalam kira-kira 7 bulan, fetus berkembang besar sehingga menjadi bayi dan dilahirkan selepas kira-kira 9 bulan atau 38 hingga 40 minggu kehamilan. Di sini telah dilampirkan beberapa video yang menarik untuk tontonan murid sekalian. Dan untuk tajuk ini kita kena sentuh juga kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Apakah itu plasenta? Plasenta merupakan organ sementara yang terbentuk pada tisu embrio dan tisu dinding uterus ibu semasa kehamilan. Dan embrio ini akan membesar dan berkembang di dalam satu bundi. Bundi ini dipanggil amnion. Dan dalam amnion ini, bundi ini, ada bendalil yang dikenali sebagai bendalil amnion. Kita rujuk kepada gambar di sini. Amnion dan bendalil amnion. Bendalil amnion ini penting untuk menyerap gegaran ataupun mencegah fetus daripada kecederaan. Dan plasenta dihubung dengan fetus oleh tali pusat. Dalam tali pusat ada salur darah untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Apakah fungsi tali pusat sebenarnya? Tali pusat mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien daripada plasenta ke fetus. Dan satu lagi adalah membawa bahan buangan seperti urea dan karbon dioksida dari fetus ke plasenta untuk disingkirkan melalui darah ibu. Murid boleh cuba permainan yang disediakan di sini untuk mengaji tentang persengawaan dan kehamilan dan seterusnya melaksanakan tugasan yang diberikan. Selamat mencuba.